Okey, susulan pemakluman Kementerian Pengajian Tinggi KPT bahawa semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran di universiti dan IPT perlu dibuat secara dalam talian hingga hujung tahun ini dalam siaran langsung buletin bernama hari ini. Kita akan bersama dengan Timbalan Rektor Akademik dan Penyelidikan KUIS Dr. Mokmin Basri, dan kita sudah tentu ingin mengajukan beberapa soalan kepada Dr. Mokmin khususnya mengenai cabaran PDP yang perlu dilaksanakan secara dalam talian. Okey, Assalamualaikum Dr. Mokmin. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, Puan Anim. Okey, Doktor, semalam Kementerian Pengajian Tinggi beri kebenaran serta-merta itu kepada pelajar pasca siswaza mod penyelidikan di Universiti Awam dan IPTS untuk sambung penyelidikan dengan kadar segera. Bagaimana Doktor melihat perkembangan ini, Doktor? Terima kasih pertamanya kepada Puan Anim dan juga Bernama TV atas sambutan membual pada tengah hari ini. Kita di KUIS secara umumnya menyambut baik keputusan kerajaan untuk membenarkan beberapa kategori pelajar, 5 kategori pelajar untuk meneruskan pengajian mereka di kampus. Kerana kita melihat bahawa pendidikan di kampus ini adalah satu pendidikan yang holistik. Pendidikan bukan sahaja semata-mata dalam bilik kuliah, tapi pendidikan antara contohnya interaksi dengan kawan-kawan, dengan semua pelajar, penganjuran program, persatuan dan sebagainya merupakan pendidikan. Jadi justru kita menyambut baik keputusan kerajaan untuk membenarkan, dan pada masa yang sama kita juga concern terhadap pandemik COVID-19 ini yang cepat merebak, dan oleh sebab itu kita juga akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya seperti yang ditetapkan oleh kerajaan untuk menerima kehadiran kembali pelajar-pelajar ini ke kampus, insya-Allah mulai 1 Julai. Baik, pihak universiti menyambut baik saranan kerajaan untuk PDP dalam talian. Jadi bagaimana KUIS memastikan SOP yang ditetapkan oleh KKM dalam keperluan melaksanakan kerja klinikal, latih amal, makmal bengkel ataupun studio reka bentuk maupun praktikal yang perlukan peralatan khusus, mereka dibenarkan untuk melaksanakan PDP di kampus? Macam mana, Doktor? Memang ada sekumpulan pelajar yang terlibat yang perlukan kepada keperluan khas ini. Kalau di KUIS kita ada pelajar-pelajar komunikasi yang mereka perlu dilatih secara hands-on di dalam konti dan juga di studio. Oleh sebab itu kita ambil langkah-langkah yang sewajarnya seperti mana yang KKM telah garis pandukan, dan insya-Allah penjarakan sosial kan, dan juga yang lain-lain, garis panduan lain itu kita akan patuhi, dan insya-Allah pada masa yang sama pelajar-pelajar ini kita akan lihat juga dari segi kumpulannya. Kita akan pastikan dalam satu-satu masa kumpulan pelajar yang terlibat dalam latihan ini kita akan ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh KKM. Mungkin kalau kita perlu pecahkan kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil, kita akan laksanakan perkara yang tersebut, insya-Allah. Secara umumnya apa juga yang ditetapkan oleh kerajaan, KKM khususnya, kita akan patuh agar kita sama-sama dapat menjaga diri kita, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, bagaimana pula persediaan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS ni, untuk menerima pelajar yang tidak mempunyai akses melaksanakan PDP dalam talian? Mereka dibenarkan pulang ke kampus seawal 1 Julai ini. Ya, Doktor, boleh terangkan? Memang betul. InsyaAllah ada kumpulan iaitu khususnya pelajar semester ataupun tahun akhir yang tidak ada akses kepada internet ini memang dibenarkan mulai 1 Julai. Jadi untuk itu kita pun sebenarnya sudah bersedia. Kita dah membuat perancangan sejak PKP 1 lagi. Kita dah lihat infra yang kita ada, dewan-dewan apa yang kita ada ini, dan secara umumnya kita akan laksanakan PNP ini ikut penjarakan sosial yang dibenarkan oleh kerajaan. Dan pada masa yang sama juga konten
kita akan deliver secara atas talian, walaupun pelajar-pelajar ini dibenarkan masuk ke dalam kampus, tapi pada masa yang sama PDP ini kita akan laksanakan juga secara atas talian semaksimum mungkin. Jadi kita akan cuba buat ataupun laksanakan PDP ini secara fizikal ini secara minimum. Dan mudah-mudahan dengan kaedah itu PDP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pada masa yang sama kita dapat mengawal agar pelajar-pelajar yang kita sayang ini terhindar daripada jangkitan COVID-19, insya-Allah. Okey, kalau ada pelajar yang tak boleh PDP dalam talian dan tak boleh pulang ke kampus, macam mana pihak KUIS menangani perkara ni, Doktor? Ini satu soalan yang baiklah. Memang kita telah menjangkakan akan ada kumpulan pelajar yang keadaannya begitu. Dahlah tak ada internet akses yang baik, dan pada masa yang sama mereka juga tidak mempunyai infra ataupun mungkin laptop, desktop kan yang baik di rumah, ya. Kita menjangkakan kumpulan ataupun kelompok pelajar seperti ini. Dan untuk itu sebenarnya kita di KUIS, ya, kita menerimalah apa juga keadaan pelajar kita ini, apa juga teknologi yang mereka ada. Saya kira paling tidak mereka mempunyai telefon yang mempunyai WhatsApp, ya. Jadi kita benarkan kalau kumpulan pelajar ini tidak memiliki laptop sebagai contoh, macam mana nak buat assignment, ya. Jadi kita akan benarkan mereka tulislah secara konvensional, ya, tulis tangan, ya, dan kemudian snap. Kita akan terima dan kita akan beri markah yang sewajarnya. Jadi sampai ke peringkat itu agar kita dapat memastikan bahawa PDP dapat dilaksanakan kan sebaik mungkin dengan teknologi apa yang mereka ada, ya, insya-Allah. Okey, cukup baik sekali penerangan daripada Timbalan Rektor Akademik dan Penyelidikan KUIS, Dr. Mukmin Basri, mengenai PDP untuk pelajar IPT dan Universiti Awam. Sekian untuk waktu ini, dan Buletin Bernama akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perkembangan dalam negara.